Jadi anak yang mati kecil, tuan-tuan perempuan yang ada anak mati kematian kecil, itu adalah jaminan tuan-tuan perempuan ke syurga. Patut tanya, apa amalan? Allah tak uji dengan benda-benda yang kita tak mampu. Ada orang diuji sampai anak dia mati, meninggal. Kita tak diuji dengan anak meninggal. Ada orang diuji, ya Allah Ustaz, saya tak pernah terfikir di akal Allah nak uji dengan cabut nyawa anak kita, nyawa anak saya. Saya pernah jumpa orang dan saya cakap, Tuan Haji, bila Allah uji mencabut nyawa anak ni, kata Nabi SAW, Allah nak gantikan syurga. Anak ni nanti kalau dia mati kecil, dia akan jamin bapa dan mak dia untuk ke syurga. Dan anak ni pula nanti akan tunggu di depan syurga. Anak yang mati kecil ni, dia adalah jaminan bapa dia ke syurga. Kita tak diuji dengan anak mati kecil. Kalau ada orang diuji, bukan anak yang mati lahir dah mati, tak. Ini anak yang dah besar 5-6 tahun mati. Itu ya Allah Akbar. Kalau anak tu tak lahir lagi ataupun lahir mati dalam perut, kita boleh tahan pasal tak rasa kemesraan lagi. Ini anak dah mesra, dah boleh berjalan. Itulah ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji untuk bunuh Nabi Ismail, untuk korban Nabi Ismail AS di saat Nabi Ismail boleh berjalan. Falamma balagha sa'ya, bila saat umur Nabi Ismail boleh berjalan. Sa'ya ni maksudnya sa'i berjalan, lari. Semangat bapa ni tengok anak berjalan, ya Allah seronoknya. Allah turun arahan, sembelih sah. Kan ujian kematian anak ni ujian yang Allah berikan kepada nabi-nabi, antara Nabi Ibrahim AS. Allah uji kepada Nabi Nuh AS melihat anaknya mati terkapai. Allah suruh sabar, dia bukan di kalangan engkau. Tapi itu ganjaran syurga. Jadi anak yang mati kecil, tuan-tuan perempuan yang ada anak mati kematian kecil, itu adalah jaminan tuan-tuan perempuan ke syurga. Patut tanya, apa amalan tuan-tuan perempuan sampai Allah berikan ujian untuk tunggu di syurga? Apakah amalan yang pernah tuan-tuan buat sampai Allah uji, ada orang tunggu di syurga? Bila diuji, redha teruskan Ustaz. Ya betul. Ya Puan Sakinah, bila diuji, kita redha terus. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ialah tidaklah menyebabkan kita ni tak dapat ganjaran. Kalau ujian itu telah pun datang, tapi kita ada sedikit keluhan, pahalanya berbeza dengan orang yang awal-awal terima terus sabar. Kan pahala ni Allah Ta'ala punya. Berbeza dengan orang yang kali pertama first impact dia sabar, berbeza dengan orang yang dia first impact dia mengeluh, lepas tu dia sabar. Dari sudut pahala mungkin berbeza. Ujian dah datang. Pahala berbeza kerana orang ni daripada awal lagi diserahkan pada Allah Ta'ala. Orang yang kedua, dia dah salah apa semua, dah aku sabar je lah. Kan? Berbeza, tetap berpahala kerana ujian telah pun datang. Bila ujian datang, pahala telah pun dah. Itu janji Nabi SAW. Bila Allah uji, tanda Allah dekat dengan dia. Kalau dia berdoa, dia redha, Allah Ta'ala berikan keampunan dan kemaafan. Berbanding dengan orang yang first impact terus sabar. Kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarik nafas, lepas, sabar. Itu lagi besar pahalanya tuan-tuan puan. Anak kecil kepada makcik saya baru meninggal kemarin. Allahu Akbar. Itu adalah salah satu tanda kepada ahli syurga tu. Budak tu sendiri ahli syurga. Tuan-tuan Encik Syawal boleh tengok dalam surah Al-Kahfi di mana Nabi Khidir AS membunuh budak. Nabi Musa bertanya, wahai Khidir, kenapa kau bunuh budak sedangkan dia tidak bersalah? Nabi Khidir bagi tahu budak ni nanti akan merosakkan iman mak bapak dia, sedangkan mak bapak dia adalah orang yang soleh. Disebabkan mak bapak dia soleh, Allah datangkan anak yang lebih baik. Yang kita boleh pandang, anak ini mati kerana bapak itu soleh. Allah matikan anak ni, dan anak yang mati tadi ke syurga. Anak itu ke syurga dan menjadi jaminan kepada mak bapak dia pula ke syurga. Nampak? Allah siap hantar anak tu ke syurga sebab mak bapak dia, wa kana abuhuma as-salihah, wa kana abuhu salih, mak bapak dia adalah soleh.